Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzi nastafa amma ba'. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, sedang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan bersama saya Ustaz Farhan Da'i dalam bicara sirah bersama Ustaz Farhan Da'i. Baik tuan-tuan, di belakang kita ni adalah pokok kurma. Tuan-tuan tengok pokok kurma yang masih lagi berbuah, masya-Allah. Buah ni adalah buah kurma rutab. Kurma rutab ni tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan tengok berserak di bawah. Banyak kurma. Kurma dipanggil kurma rutab. Ni yang tak sempat dipetik dan jatuh lah. Kurma rutab ni kalau dalam peti ais ni letak memang masya-Allah, memang istimewa lah. Buah kurma rutab. Sunnah kurma rutab ni tuan-tuan, kita makan bersulam dengan tembikai. Dalam kitab Syama'il sebut sunnah kurma rutab ni kita makan bersulam dengan buah tembikai. Okey, baik. Tengok banyak, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, buah kurma ni dia istimewa, bahasa Arab ni dia banyak nama. Kalau buah kurma muda dipanggil rutab. Kurma juga kita biasa dengar orang Arab panggil tamar kan. Orang Melayu panggil kurma. Sebenarnya kurma tu pun bahasa Arab juga, buah yang mulia, kurma. Baik tuan-tuan, hari ni kita tak bicara tentang kurma, bicara sirah kita hari ni mengenai tentang satu terusan yang terkenal di dunia, iaitu terusan Suez. Terusan Suez yang antara terusan yang terkenal di dunia. Jadi kita akan bicara mengenai tentang sejarah terusan Suez. Baik, di depan tuan-tuan ni adalah terusan Suez. Tuan-tuan, kita berada di hadapan terusan Suez. Kita tengok di belah sana ada kapal-kapal besar yang sedang melalui terusan Suez. Okey. Ni terusan Suez, ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris Suez Canal. Okey, kita berada di kawasan terusan Suez, yang mana terusan Suez ni terletak di bumi Mesir, tuan-tuan. Baik, kita cari tempat redup sikit. Kita nak cerita tentang terusan Suez. Baik, jadi tuan-tuan, terusan Suez ni yang berada di bumi Mesir ini mula tercetus idea untuk buat terusan Suez ni setelah para pedagang melihat masa mereka yang banyak dihabiskan kalau nak berlabuh ataupun nak berdagang daripada bumi Eropah nak pergi ke belah Asia contohnya. Dia kena melalui lautan Atlantik. Kalau tuan-tuan tengok di peta, dan lautan Atlantik ni terletak di bahagian belah Afrika. Benua Afrika yang begitu besar perlu direntasi baru dapat pergi ke belah Asia. Maka ada sedia kawan cerdik pandai yang terfikir untuk membuat laluan ataupun menggali lubang ataupun buat satu terusan untuk menghubungkan di antara Laut Mediterranean yang merupakan laut orang Eropah kan, dan perbatasan Eropah dan juga Afrika dengan Laut Merah. Masya-Allah. Baik, sambil-sambil tu kita tengok nelayan yang sedang mencari rezeki di terusan Suez ni. Baik, kita tengok tu nelayan dia sedang cari rezeki di terusan Suez. Okay tuan-tuan, ni live bukan rakaman ni. Kita tengok tu nelayan sedang mencari rezeki. Ni air pasang lain. Baik, jadi terusan Suez ni ialah gabungan air daripada Laut Merah dan juga Laut Mediterranean, tuan-tuan. Baik, jadi bila idea tu tercetus, maka mereka mula buat kajian. Sebab bumi Mesir ni dia peradaban dunia. Kita pun tahu bahawa tamadun dunia ni ada beberapa tamadun besar. Mesopotamia contohnya, tamadun Mesopotamia ni tamadun yang mana daripada Sungai Tigris dan Furat. Tamadun Cina daripada Sungai Huangho, tamadun India daripada Sungai Indus, tamadun Mesir Purba ataupun Mesir kuno
yang kita boleh sekarang ni dia bermula daripada Sungai Nil. Jadi Mesir Purba ataupun Mesir Kudu ni tamadun yang besar tuan-tuan. Jadi bila tamadun yang besar, mereka ada meninggalkan peradaban mereka ataupun kehebatan teknologi peradaban mereka. Jadi antaranya yang mereka tinggal adalah terusan-terusan air yang mereka buat. Jadi daripada situ dah tercetusnya idea untuk membuat terusan ataupun aliran yang boleh memudahkan kapal lalu daripada Laut Merah dan juga merentasi pergi ke Laut Mediterranean. Baik, bila kajian dibuat, mereka mendapati Laut Mediterranean ataupun setengah orang panggil Laut Tengah tuan. Laut Tengah dan Laut Merah ni dia punya ketinggian yang sama. Memiliki ketinggian yang sama. Dan bila mana mereka buat kajian begitu, maka mereka nampak sangat baik kalau mereka dapat buat satu terusan. Dan di waktu itu sekitar tahun 1854, Mesir ini tuan-tuan yang mulia dijaga oleh Khilafah Turki Osmaniyah. Khilafah Turki Osmaniyah, Khilafah Islam yang terakhir iaitu Khilafah Turki Osmaniyah. Dan pada ketika itu yang menjaga Mesir ini adalah Ismail Pasha. Dia wakil gubernur lah di Mesir ni, dia bahagian pengawasan. Ada yang kata namanya Khedif Said Pasha. Dia ada perbezaan pandangan dalam menyatakan tentang orang yang menguruskan ataupun yang menjadi gubernur di Mesir pada ketika itu sebagai wakil kepada Turki Osmaniyah. Dan disebabkan terusan ni dia nak buat, nak merentasi Laut Merah dan juga Laut Mediterranean, maka perlu ada hubungan diplomatik di antara kerajaan Mesir ataupun Khilafah Turki Osmaniyah ketika itu dengan kerajaan belah Eropah sana. Maka pada ketika itu yang menguasai Laut Mediterranean ni Perancis. Maka Perancis yang telah menjalinkan hubungan ataupun perbincangan mengenai tentang terusan ini, supaya terusan ini dapat dibuat. Dan terusan ini mula dibuat pada tahun 1859 tuan-tuan. Tahun 1859. Dan dia memakai tenaga kerja yang sangat ramai lah. Hampir 1 juta orang. 1 juta orang telah bertugas untuk membuat terusan ni tuan-tuan. Jadi terusan ni bukannya mudah-mudah. Sampai 1 juta orang tenaga kerja yang digunakan untuk buat terusan ini. Dan dikhabarkan ribuan orang telah mati ketika membuat terusan ini. Sebab nak buat penggalian yang dalam. Sebab kapal yang berlabuh adalah kapal-kapal perdagang yang besar-besar. Jadi tak boleh gali cetek-cetek, nanti kapal kata sangkut. Kalau dia belah pagi tadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, dia punya kapal-kapal dia setinggi gunung. Dia punya kapal dia yang memuatkan kontena. Memang luar biasa besar lah. Kalau sekarang ni kita tengok banyak nelayan-nelayan je di sini. Jadi tuan-tuan, ni tempat terusan Suez. Jadi tak lama lepas tu, maka Alhamdulillah terusan telah siap dan diguna pakailah hingga ke hari ini. Jadi tuan-tuan bayangkan dia punya jarak dia berapa, 100 tahun lebih dah usia terusan ni, Masya Allah. Jadi terusan ni siap lebih kurang dekat 10 tahun lepas tu. Jadi mula diguna pakai pada bulan November 1869. Dan ketika itu penguasa Mesir ataupun gubernur Mesir Ismail Pasha, dialah yang membuka terusan ini. Dan kapal pertama tuan-tuan, nak kena tahu juga, kapal pertama yang melalui terusan Suez ini adalah kapal yang mana merupakan milik Ratu Perancis. Dia bukan kapal besar lah, kapal layar. Kapal layar yang dipanggil El Eagle. Kapal yang dipanggil El Eagle ni milik Ratu Perancis. Dia lah mula-mula macam merasmikan lah, dia buat perasmian melalui terusan ataupun kanal Suez Canal ni, terusan Suez ni. Dan yang rasmikan adalah yang buka terusan ni adalah Ismail Pasha pada tahun 1869. Boleh tuan Baik, jadi dekat 100 tahun lebih dah, masya-Allah. Dekat 100 tahun lebih usia terusan ni tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, dengan ada terusan ni yang dia punya lurus dia sepanjang 193 km, maka kapal-kapal besar Eropah dia tak perlu lagi pusing
pesisir barat Afrika lagi dah untuk pergi Asia. Dia lalu kat sini je. Jadi akan jimatkan masa. Kalau tak berbulan-bulan dia kena pergi ke sana kan. Jadi dia dapat jimatkan masa dan dia cross ikut terusan Suez ni. Mungkin kita pernah belajar kat sekolah tuan-tuan, terusan Suez. Terusan Suez ni kita pernah belajar kat sekolah dulu. Baik, jadi sangat bermanfaatlah untuk para pedagang khususnya. Dan digunakan juga oleh para pendakwah yang daripada bumi Maghrib, daripada bumi Morocco. Para pendakwah daripada bumi Morocco yang nak berdakwah ke belah timur ni, mereka bergerak daripada melalui Laut Mediterranean dan akhirnya merentasi mana tuan-tuan? Terusan ni lah, merentasi terusan yang dipanggil terusan Suez ni. Jadi maksudnya bukan saja pedagang, bahkan pendakwah-pendakwah juga menggunakan terusan ini untuk pergi berdakwah. Dan para alim ulama yang mana kita tahu para ulama daripada Yaman dan para alim ulama di Morocco, mereka ada hubungan yang sangat baik. Maka mereka saling berhubung ataupun mereka bertukar pandangan ilmu dalam keadaan mereka berlabuh menggunakan terusan Suez ni. Masya-Allah. Baik. Tuan-tuan tengok macam mana nelayan kat sini mereka mendapatkan ikan sambil-sambil kita bercerita tentang terusan Suez ni. Dan terusan Suez ni memberi kebaikan dan keuntungan yang banyak juga kepada kerajaan Mesir lah. Dia boleh jadi antara sumber ekonomi untuk rakyat Mesir, masya-Allah. Tuan-tuan. Baik, jadi bukan saja Mesir dapat manfaat, international juga dapat manfaat daripada terusan ini. Masya-Allah. Jadi itulah kisah tentang terusan Suez yang mula dibina di zaman Ismail Pasha, iaitu kerajaan Turki Osmaniyah. Kerajaan Turki Osmaniyah. Baik, itu sejarah terusan Suez tuan-tuan. Baik, ini pemandangan dia, masya-Allah. Sangat cantik. Dan nelayan-nelayan sedang tangkap ikan. Di situ ada bangau dan sebagainya, masya-Allah. Dan tuan-tuan tengok di sana ada kapal-kapal besar yang sedang melalui terusan Suez. Okey, dia bergerak perlahan kat sini sebab terusan Suez ni dia bukan laut lepas dia terusan. Jadi dia kena berhati-hatilah dalam membawa kontena yang besar. Tapi sekarang ni tengah hari, waktu ni tak banyak kontena yang besar macam semalam. Kontena-kontena yang tinggi macam gunung, masya-Allah. Kita ni laut dia gabungan di antara Laut Mediterranean dan juga Laut Merah. Laut Mediterranean juga dipanggil dengan Laut Tengah. Masya-Allah. Kurma dia kat sini. Kat pantai kita mana ada kurma tepi pantai. Dia dekat pantai pun ada kurma. Masya-Allah. Okey. Dan tengok tu. Kurma lebat tu, masya-Allah. Okey. Pantai dia. Alhamdulillah. Kita dapat tengok terusan Suez dan dapat berkongsi pada tuan-tuan lah. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini mengenai terusan Suez menjadi satu inspirasi untuk kita. Bagaimana kerajaan Islam Turki Osmaniyah yang masya-Allah hebat boleh menjadi pelopor kepada terusan yang memberi manfaat kepada umat. Jadi tuan-tuan, kita jadi orang Islam macam itulah. Kita nak jadi manfaat kebaikan untuk umat, menjadi asbab hidayah untuk umat. Jadi tuan-tuan, itulah yang dapat kami kongsikan mengenai tentang terusan Suez ataupun Suez Canal ini. Sekarang di Mesir pukul 11 pagi. 11 pagi. Subuh di sini pukul 3 pagi tuan-tuan. Kita beza dalam 6 jam. Tu kapal sedang lalu tu. Baik, jadi tuan-tuan, semoga Allah terima kita semua. Sehingga bertemu lagi insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.